Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Ramadan Mubarak. Baiklah, saya Muhammad Zulhilmi bin Nazli akan membentangkan bersama rakan-rakan saya iaitu Adib dan juga Saifullah dalam teori kaunseling, iaitu tajuk kami ialah terapi Gestalt. Kita mulakan dengan tokoh terapi. Latar belakang tokoh. Nama beliau Friedrich Salomon Perls, lahir pada 8 Julai 1893 dan meninggal dunia pada 14 Mac 1970. Boleh lihat gambar beliau pada hujung kanan atas slide. Perls merupakan tokoh utama dalam memperkembangkan terapi Gestalt. Beliau dilahirkan di Berlin, Jerman pada tahun 1893. Beliau berbangsa Yahudi dan dari keluarga kelas pertengahan. Perls merupakan seorang kanak-kanak yang selalu tidak menyirangkan hati orang tuanya dan dianggap pencetus dan penyebab pelbagai masalah pada keluarganya. Perls pernah dibuang sekolah kerana masalah disiplin. Dia juga gagal 2 kali dalam peperiksaan grade 7-nya. Walaupun begitu, dengan usaha gigihnya, beliau berjaya meneruskan pengajiannya sehingga mendapat ijazah doktor perubatan dalam psikiatri pada tahun 1921. Pada tahun 1916, Perls telah menyertai Angkatan Tentera Jerman dan bertugas sebagai pelajar doktor perubatan pada waktu Perang Dunia Pertama. Selepas Perang Dunia Pertama, Perls telah bekerja dengan Kurt Goldstein di Goldstein Institute for Brain Damaged Soldiers di Frankfurt. Ketika di institut ini, beliau telah menyedari bahawa betapa pentingnya manusia dilihat secara keseluruhan dan bukannya bahagian-bahagian yang terpisah. Perls kemudian telah berpindah ke Vienna dan memulakan latihannya dalam bidang psikoanalisis. Di sini Perls dianalisis oleh Wilhelm Reich, iaitu seorang pakar psikoanalisis yang memulakan kaedah pemahaman diri dan perubatan personaliti dengan menganalisis tubuh manusia yang dirawat. Perls juga telah diselia oleh beberapa orang tokoh pengamal terapi psikoanalitik termasuklah Karen Horney. Perls telah memperkembangkan terapi Gestalt berpandukan psikologi Gestalt yang diasaskan oleh Max Walsheimer dan Wolfgang Kohler. Semua tokoh ini berpendapat bahawa manusia seharusnya dilihat secara keseluruhan dan tidak berasingan. Perkataan Gestalt bermaksud dalam bahasa Jerman iaitu keseluruhan. Mengikut Amir Awang 1987, dalam terapi Gestalt, seorang individu dikatakan mengalami masalah disebabkan dia belum berjaya melengkapkan persepsinya. Kesedaran yang ada padanya tidak mencukupi untuk membolehkannya mengalami atau merasai sepenuhnya satu pengalaman. Oleh itu, terapi Gestalt telah menekankan aspek melengkapkan Gestalt agar seorang individu dapat merasai dan menyedari satu pengalaman itu secara menyeluruh. Perls dikatakan telah meneruskan usaha memperkembangkan terapi Gestalt bagi mengisi ruang-ruang kosong psikoanalisis. Perls melihat bahawa manusia secara keseluruhan mempunyai bahagian-bahagian seperti pengalaman, perasaan, kegembiraan, ketakutan, kesedihan dan sebagainya. Semua fenomena ini menjadikan manusia satu yang unik. Baiklah, kita teruskan pula dengan konsep utama terapi, iaitu pandangan terapi terhadap kejadian manusia. Teori Gestalt telah memberikan penekanan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan manusia secara holistik. Holistik bermaksud secara menyeluruh dan saling berkait. Seterusnya manusia dilihat mempunyai satu komposisi yang terdiri daripada bahagian-bahagian yang saling berhubung kait antara satu sama lain seperti perasaan, fikiran, tingkah laku yang saling berinteraksi dan bergerak balas secara aktif, bukan berasingan. Maksudnya kat sini manusia ada banyak komposisi yang saling berhubung, antaranya perasaan, fikiran kita, tingkah laku yang saling berinteraksi dan bergerak balas secara aktif. Pada asasnya, terapi ini telah melihat manusia itu
mempunyai sifat tabi'i berdasarkan falsafah kewujudan dan fenomenologi. Okey. Seterusnya, antara pandangan terhadap Gestalt ialah manusia adalah satu organisma yang bersepadu atau saling berhubung kait antara satu sama lain yang terdiri daripada fizikal, mental, kerohanian dan emosi. Semua komponen ini berfungsi secara keseluruhan atau berada dalam suatu kesatuan. Pada hakikatnya, manusia yang sihat akan berperasaan, mempunyai fikiran dan bertingkah laku secara sihat, jelas dan bersepadu. Okey, pandangan terhadap Gestalt ni, yang pertama, manusia organisma yang bersepadu. Di mana manusia kan ada banyak aspek, antaranya fizikal, emosi, mental dan kerohanian. Jadinya semua aspek ini saling berhubung secara keseluruhan dalam satu kesatuan. Jadinya hakikatnya manusia yang sihat akan mempunyai fikiran yang sihat dan juga tingkah laku yang sihat lah. Okey. Seterusnya, pandangan terhadap Gestalt juga, manusia juga dilihat mempunyai tanggungjawab, berkebolehan, bakat dan keupayaan untuk menguruskan diri, merasai dan berupaya menyatukan segala perasaan dan pengalaman dalam keadaan diri yang bersepadu. Namun ketika proses pembesaran, pertumbuhan dan perkembangannya, maka berlaku masalah yang menyebabkan wujudnya kebuntuan dan sukar ditangani. Okey, pandangan seterusnya terhadap Gestalt ni, manusia mempunyai tanggungjawab, kebolehan, bakat dan keupayaan untuk uruskan diri. Okey. Sebagai manusia, kita semua ada tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai hamba Allah, sebagai seorang anak, seorang pelajar, dan juga macam-macam kita tanggungjawab lah yang kita gelas dekat muka bumi ni. Okey, dan juga manusia ni berkebolehan. Maksudnya dan juga berbakat. Okey, maksudnya manusia semuanya ada bakat dan kebolehan masing-masing. Setiap orang ada dia punya kelebihan dan juga kekurangan. Baik, seterusnya pandangan terhadap Gestalt, manusia dilihat sebagai sebahagian dari persekitaran yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Objek atau orang dalam persekitaran yang menguasai keperluannya akan memperolehi katarsis positif, manakala yang menghalang kepuasan itu akan memperolehi katarsis negatif. Sekiranya individu itu dapat atau berusaha mendampingi katarsis positif dan mengelak katarsis negatif, maka Gestalt individunya akan sempurna. Kekayaan ini membolehkan individu tersebut menumpukan perhatiannya kepada perkara lain yang akan menjelma dalam interaksi atau konfigurasi baru. Okey, maksudnya manusia sebagai daripada persekitaran yang saling berinteraksi antara satu sama lain, iaitu objek, orang sekeliling kita, haiwan dan macam-macam lagi. Okey. Kalau persekitaran tersebut memuaskan keperluan orang tersebut, maka orang itu akan memperolehi katarsis positif. Katarsis ini bermaksud kelegaan emosi ataupun perasaan. Jadinya kalau persekitarannya memuaskan keperluannya, maka dia akan memperolehi emosi iaitu perasaan yang positif. Manakala jika menghalang kepuasan orang itu, maka orang itu akan memperolehi katarsis negatif ataupun emosi yang negatif. Okey, seterusnya, manusia dipercayai mempunyai naluri seks dan naluri lapar bagi meneruskan zuriatnya. Naluri lapar akan berkembang mengikut tahap-tahap yang tertentu dan setiap tahap mempunyai ciri-ciri personaliti dan perkembangan diri yang berbeza. Okey. Seterusnya, menurut terapi Gestalt, setiap individu mempunyai realiti mereka yang sendiri, yang dipetik dan dipilih daripada realiti objektif yang wujud dalam dunia nyata. Pilihan ini akan dijadikan pula sebagai realiti subjek hidup masing-masing. Manusia dapat menumpukan perhatian kepada aspek yang berkaitan dengan minat dan keperluan masing-masing pada suatu ketika tertentu sahaja, dan ia tidak dapat bertindak pada keseluruhan persekitarannya. Okey. Jadi yang first,
naluri seks dan naluri lapar. Okey, di mana kita perlukan dua benda ni untuk teruskan zuriat kita, teruskan kehidupan lah. Okey, naluri lapar berkembang mengikut tahap tertentu. Maksudnya naluri lapar berkembang mengikut tahap contohnya manusia tu daripada zaman dia bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa sampai tua. Jadinya setiap tahap ni akan mempengaruhi naluri lapar seorang itu. Okey. Seterusnya, jadi terapi Gestalt, setiap individu mempunyai realiti mereka yang sendiri yang dipetik dan dipilih daripada realiti objektif yang wujud dalam dunia nyata. Maksudnya setiap orang ada dia punya realiti sendiri yang manusia pilih. Dan pilihan ini dijadikan realiti hidup masing-masing, di mana ia berkait dengan minat dan juga keperluan seorang itu. Okey. Baiklah, kita teruskan pula dengan matlamat terapi Gestalt. Matlamat terapi Gestalt adalah mewujudkan kesedaran yang tinggi dalam diri individu kepada realiti dunia hari ini yang bersifat di sini dan sekarang, ataupun bahasa Inggerisnya bersifat here and now. Okey, antara matlamat umum terapi Gestalt, yang pertama, memberi kesedaran kepada individu bahawa mereka mempunyai tanggungjawab yang sendiri. Teori ini juga cuba untuk membentuk individu agar lebih berdikari, tidak bergantung pada orang lain, dan menyedarkan mereka bahawa mereka mampu melakukan perkara-perkara yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Okey, maksudnya matlamat dia nak beri kesedaran kepada manusia bahawa mereka ada tanggungjawab sendiri, dan juga cuba nak bentuk individu tu lebih berdikari, dan juga supaya tidak terlalu bergantung pada orang lain untuk mencapai cita-cita seorang itu. Okey, dan juga dia nak sedarkan bahawa setiap orang itu dia mampu melakukan perkara yang lebih baik daripada yang disangkakan. Okey, seterusnya matlamat terapi, membantu individu lebih mengenali diri sendiri dengan lebih mendalam tanpa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Maksudnya dia nak bantu individu tu kenal diri sendiri yang lebih mendalam. Okey. Yang ketiga, Peirce berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai banyak potensi, tetapi disebabkan pelbagai halangan, maka individu tersebut tidak dapat menjalani hidupnya dengan sempurna. Oleh itu, cara Gestalt akan cuba membantu individu agar dia dapat mengalami dan merasai nikmat hidupnya dengan lebih sempurna. Okey. Maksudnya pendapat Peirce, dia kata setiap manusia ada banyak potensi untuk berjaya, tapi sebabkan banyak halangan, maka orang tersebut tak dapat capai dia punya kesempurnaan kendiri hidupnya. Jadinya dari Gestalt ni dia nak cuba bantu individu tersebut supaya dapat merasai nikmat hidupnya lebih sempurna. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir untuk matlamat terapi, membantu individu agar dapat merasai dan menyedari segala perasaan dan pengalaman masing-masing. Hanya dengan merasai dan menyedari perasaan dan pengalamannya, maka seseorang akan berusaha untuk mengubah personaliti sendiri. Dengan cara ini, Gestaltnya akan menjadi lengkap. Okey, dalam proses melengkapkan perasaan-perasaan tersebut, seorang individu akan berdepan dengan perasaan yang tidak lengkap, tertekan dan sebagainya. Perasaan ini akan berubah setelah mengalami terapi ini dengan sungguh-sungguh. Okey. Matlamat terapi Gestalt juga dia nak bantu individu supaya dapat merasai perasaan dan pengalaman masing-masing. Okey. Dalam proses melengkapkan perasaan tersebut, individu akan mengalami berbagai perasaan yang tidak lengkap. Contohnya mengalami tertekan, dia akan stres. Contohnya mengalami konflik dengan orang sekeliling, mengalami kemurungan.
Jadinya perasaan ini akan berubah setelah dia mengalami terapi ini dengan bersungguh-sungguh. Okey. Itu saja untuk matlamat terapi Gestalt. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Adik Bidarus. So saya nak membentangkan tentang konsep asas teori Gestalt. So saya akan tunjukkan slide dia. Konsep asas teori Gestalt dia ada di sini dan kini, iaitu here and now. Pendekatan ini memberikan penekanan kepada apa yang dirasai pada masa kini dan ketika ini. So bagaimana perbincangan di sini dan kini tertumpu pada isu bagaimana dan sekarang. Dia tak akan ada isu mengapa, bila, masa lepas, masa akan datang. So apa yang saat itu yang dirasai, itulah yang diberikan penekanan mengikut terapi Gestalt. Adalah lebih merugikan atau tidak berguna sekiranya kita asyik bercakap tentang mengenai perkara yang sudah lepas ataupun masa lampau. Masa akan datang merupakan satu yang belum pasti dan tidak perlu diberi perhatian. Ini mengikut penerangan ataupun pandangan terapi Gestalt. Ini adalah merupakan konsep asas yang lain, iaitu perkara yang belum ataupun tidak selesai. Ini berbeza daripada tadi, yang konsep ini mempunyai kaitan rapat dengan hukum perlindungan atau persembunyian diri sebagai satu situasi yang akan memberikan pengertian kepada bahagian-bahagian yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Tanpa perlindungan dan persembunyian ini, ditambah pula dengan penyempurnaan, kadang-kadang satu tanggapan itu tidak ada pengertian dan akan tinggal tergantung atau terbengkalai dalam diri individu tersebut. So saya nak lebih terangkan lagi, dia konsep tadi ni dia lebih kepada konsep orang panggil unfinished business. Dia merujuk kepada sesuatu perkara yang masih lagi belum diselesaikan atau masih lagi belum disempurnakan. Contoh, memori seseorang, dia masih mengingati itu lagi. Contoh perkara, dia masih mengingat tentang kematian seseorang yang ada di dekat ataupun sekelilingnya. So memori itu dia masih ingat lagi. Itu perkara yang masih ada. Patutnya dia boleh dah lupakan kerana dia mungkin sahabat dia sudah meninggal, mungkin dia boleh orang kata lupakan. So benda ni masih ada lagi tergantung, benda ni boleh masih dirasai. So tidak selesai lagi di situ. So saya akan teruskan kepada prinsip-prinsip asas. Saya akan tunjukkan slide dia. So ini adalah prinsip-prinsip asas. So dia ada prinsip kesamaan, iaitu principle of similarity, iaitu unsur-unsur bidang pengamatan yang berada dalam arah yang sama cenderung akan dipersepsi sebagai suatu gambar rajah atau bentuk yang tertentu berlaku apabila objek kelihatan sama dengan satu sama lain. Okey, prinsip yang kedua ialah prinsip kesepaduan. Kesepaduan ni berlaku kerana bentuk tiga segi di bawah simbol gagak kelihatan sama dengan sambers. Apabila kesepaduan berlaku, objek boleh dilihat. Jika ia tidak sama dengan orang lain, ia lebih dikenali atau dipanggil anomali. So saya akan teruskan dengan satu lagi, iaitu prinsip kesinambungan. Kesinambungan berlaku apabila mata dikumpulkan ataupun bergerak apabila satu objek bergerak ke objek lain. So mata kita difokuskan kepada objek itu. Selain itu, kita ada prinsip penutupan, iaitu prinsip
principle of closure ataupun principle of good form. Dia lebih menyatakan untuk seseorang itu cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Penutupan berlaku apabila satu objek tidak sempurna atau satu ruang tidak ditutup secara lengkap. Jika cukup untuk diberikan, manusia akan berpersepsi sebagai keseluruhan dan mengisi maklumat yang lengkap. Selain itu, kita ada prinsip kedekatan atau lebih dikenali sebagai principle of proximity. Proximity ni dia lebih kepada unsur-unsur yang saling berdekatan, baik waktu maupun ruang dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Kedekatan berlaku apabila elemen diletakkan berdekatan antara satu sama lain. Mereka dipersepsikan sebagai satu kelompok. So, saya akan teruskan dengan teknik terapi. Teknik terapi Gestalt ni dia berbeza dengan teknik lain ataupun terapi yang lain. Teknik dalam terapi Gestalt ni dia ada strategi intervensi untuk mencabar konflik dalam mind dengan pelbagai strategi seperti membayangkan pertemuan yang mengancam diri sendiri ataupun menubuhkan dialog dengan yang lain yang penting, ataupun dramatisasi ataupun mengingat peristiwa yang menyakitkan serta mengenang pengalaman masa yang lalu. Kira dia mengingat balik masa-masa dia susah, masa-masa dia orang kata dia tak suka lah, masa tu dia mengingat balik. Ni antara yang difokuskan dalam teknik terapi ni. So saya akan berbincang ataupun menghujahkan dengan lebih lanjut. Ini adalah antara teknik terapi yang ada dalam terapi Gestalt. So, kita ada dream work, kita ada playing the projection, memainkan unjuran, MTC, kerusi kosong, I am responsibility for, saya akan bertanggungjawab, exaggeration, pembesaran, making the round, membuat pusingan, reapsel ataupun raptai, minimizing pengurangan. So saya akan menghujahkan setiap satu ni. Setiap teknik ni saya akan terangkan. So, saya nak terangkan tentang teknik terapi. So teknik terapi ni banyak. So untuk nak terangkan dengan lebih mudah tu mungkin ada yang tidak akan difahami. So nanti kan boleh repeat balik insyaAllah. Saya akan terangkan tentang teknik dream work. So apa itu dream work? Teknik dream work ni adalah satu teknik yang digunakan dalam teori Gestalt. Objektif utama dalam teori ini adalah dia lebih memfokuskan tentang kerja mimpi. Dia akan main dengan mimpi ni untuk membantu klien pada masa sekarang. Lebih kurang begitulah dalam dream work ni. So untuk memahami mungkin apa yang terjadi kepada diri individu tersebut pada masa kini, sekarang atau masa lampau, dan dapat dikaji dalam mimpi tersebut lah. Kerana image ataupun fantasi ataupun apa yang dilihat dalam mimpi klien tersebut mungkin dapat membantu dalam orang kata halangan-halangan yang terdapat dalam individu. Mungkin kaunselor boleh lihat apa yang boleh dilihat dalam mimpi tu, mungkin mimpi ngeri ke, mungkin satu orang kata drama yang terlalu beria, mungkin dapat membantu dalam kehidupan seharian klien tersebut insyaAllah. So apa lagi nak terangkan tentang mimpi ni, mungkin saya akan teruskan dengan lebih laju. Teknik terapi yang seterusnya ialah MTC ataupun kerusi kosong. Apa itu kerusi kosong tu? MTC atau strategi 2C
adalah teknik lain yang diketahui dalam terapi Gestalt. Ini adalah cara konfrontasi atau campur tangan enak menyang yang melibatkan kursi kosong yang boleh mewakili mana-mana orang penting dalam kehidupan mereka, termasuk diri mereka sendiri. So ini saya pun tak faham, tapi apa yang difahamkan yang lebih mudah mungkin saya akan menghujahkan dengan berlanjut seterusnya. So dalam kursi kosong ni, klien diminta untuk memainkan satu atau lebih peranan. Mungkin dia duduk dalam satu, dia duduk di atas kursi tu, dia mungkin kena mainkan peranan ataupun watak yang lain. Ni mungkin dapat membantu klien tersebut lah mengekspresikan diri dia, mungkin lah. Okey, apa yang saya tahu, kursi kosong boleh mewakili seseorang dari masa lalu, sekarang dan masa depan. Terus saya akan teruskan dengan seterusnya, iaitu exaggeration ataupun pembesaran. Teknik exaggeration biasanya dilakukan apabila kaunselor kelihatan mengenal pasti tingkah laku bukan lisan yang tidak disedari oleh klien. So, klien diminta untuk membesar-besarkan beberapa aspek perasaan ataupun perbuatan negatif yang ada dalam diri klien. So, kiranya apa nak cakap, iaitu tentang proses keterlaluan. Apa yang dilakukan oleh klien tu, kita akan sebagai seorang kaunselor, kita boleh minta dia supaya boleh membesar-besarkan atau meluahkan segala-galanya supaya lebih mudah kita nak tahu apa masalah klien tersebut. Ini merupakan exaggeration dengan menggunakan keterlaluan perasaan yang klien hadapi tapi tidak dapat disedari oleh klien tersebut, mungkin boleh dikenal pasti oleh kaunselor dengan melakukan teknik terapi pembesaran ini. So, saya akan teruskan dengan making the round, iaitu membuat pusingan. Teknik ini selalu digunakan untuk teknik terapi kumpulan. Dia individu dia tak berapa sesuai, tapi untuk kumpulan lebih sesuai, di mana ahli kumpulan membuat beberapa bentuk hubungan dengan anggota kumpulan yang lain, mengamalkan cara baru bersama dengan setiap ahli kumpulan. Klien diminta untuk melibatkan setiap ahli kumpulan. Sebagai contoh, pertunangan ini mungkin meminta maklum balas daripada setiap ahli atau membuat penyertaan kepada setiap ahli. Okey, sebagai contoh, ada satu, macam mana nak cakap kira making the round ni dia lebih kepada boleh kita minta pandangan daripada setiap ahli ni apa yang dia fikirkan tentang diri kita. Kira dia lebih mainkan kejujuran dalam making the round, tapi kena lebih pada seorang ataupun dua. So, saya akan teruskan dengan raktai, iaitu di episode latihan dapat membantu klien untuk membawa kejelasan daripada kekeliruan dan membolehkan klien untuk berlatih perubahan. Percubaan ini bertujuan untuk memecahkan pelanggan dari kebiasaan mereka peranan yang ditetapkan yang dia terus memain dalam masyarakat. Okey, proses ini bermula dengan klien diminta untuk berlatih ayat-ayat ataupun tindakan yang baru yang dia sendiri pun tidak biasa, supaya dia dapat lebih, orang kata, bentuk status quo. Lebih kurang macam tu lah. Saya akan teruskan dengan lebih laju, iaitu minimizing, iaitu pengurangan, minimizing. Okey, pengurangan adalah teknik di mana ia menghapuskan keupayaan klien untuk meminimkan ungkapan diri seperti dengan tetapi, seperti saya. Dia lebih fokuskan itulah. Kira teknik pengurangan ini macam mana nak cakap seperti saya seorang yang baik, tetapi kepada saya orang yang baik, dan ini menghilangkan kekaburan, membolehkan pelanggan menjadi tidak terhad atau tidak komik.
pengangan. Saya akan teruskan dengan playing the projection, iaitu memainkan ujuran. Okey, projection ni dia membantu klien mengalihkan tindakan, fikiran atau tenaganya dan mengembalikan kuasa, tenaga dan sokongan sendiri, hilang dengan menentukan aspek-aspek diri yang telah diunjukkan pada orang lain. Okey, dia making the round. Sebentar Dia membuat klien tu untuk membuat pernyataan seperti saya tidak mempercayai anda. Ini making the round. Ujuran diputarbalikkan atau dimainkan dengan klien diminta untuk bertindak sebagai orang yang tidak boleh dipercayai. Ni pun antara teknik terapi yang boleh membantu klien iaitu making the round. Saya akan teruskan dengan I am responsibility for. Saya mengambil tanggungjawab untuk. Okey, teknik ini dia membantu klien untuk menerima dan mengenali perasaan dan tindakan mereka. Dan mengambil tanggungjawab untuk mereka dan bukannya memprojeksikan kepada orang lain. Kaunselor atau ahli terapi memudahkan ini dengan membuat kenyataan seperti saya mengambil tanggungjawab untuk apa. So ini lebih kepada memastikan klien itu mengubah perasaan dia sendiri, lebih kepada untuk jadikan dia lebih matang, lebih kurang gitu. So itu saja teknik terapi. So saya akan teruskan yang lain. Masa sangat cepat. Untuk seterusnya saya akan menghujahkan tentang kontak dan sokongan. Okey, kontak ataupun perhubungan ialah seperti nafas kepada kehidupan manusia. Manusia melakukan hubungan dengan persekitaran serta hubungan dengan diri sendiri. Okey, contoh perasaan, pemikiran dan ingatan. Okey, untuk melakukan sesuatu perhubungan perlu ada sokongan. Pendekatan Gestalt, penggunaan sistem sokongan penting untuk mencapai apa yang diinginkan. Contoh yang boleh dilihat daripada kontak dan sokongan. Okey, seorang ibu yang menghadapi tekanan tinggi di tempat kerja serta perlu menguruskan hal berkaitan rumah tangga. Di sini, klien iaitu seorang ibu memerlukan sokongan yang cukup daripada sistem pernafasan yang baik serta oksigen cukup dan tenaga yang tertentu untuk mengekspresikan perasaan tertekan tersebut untuk diluahkan. Makhluk biologi atau manusia bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, mengapa tidak menumpukan kepada isu kenapa atau mengapa seperti konsep tadi, tetapi lebih memberi penekanan kepada isu atau persoalan bagaimana atau proses tertentu. So sekian saja, ini slide daripada saya, Muhammad Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifullah bin Alum. Nombor matrik di 1911558. Pembentangan saya ialah peranan kaunselor dan klien dalam teori Gestalt. Peranan kaunselor ialah memberi perhatian sepenuhnya kepada pengalaman lalu klien dan membawa klien kepada keadaan sekarang. Yang kedua ialah membantu klien dalam memudahkan proses-proses menerima tanggungjawab. Yang ketiga ialah mengintegrasikan dengan meningkatkan kesedaran kendiri. Yang keempat, mempelajari mengenai klien di sini dan sekarang. Dan yang kelima ialah membantu klien untuk melihat dirinya secara keseluruhan. Okey, peranan kaunselor dan klien dalam teori Gestalt. Peranan kaunselor ialah memberi perhatian sepenuhnya kepada pengalaman lalu klien. Contohnya, kaunselor perlu mengutamakan ataupun memfokuskan kepada pengalaman lalu klien, dan kaunselor perlu membawa klien
kepada keadaan sekarang. Yang kedua ialah membantu klien dalam memudahkan proses-proses menerima tanggungjawab. Kaunselor perlu membantu klien dalam memudahkan klien untuk proses menerima tanggungjawab diri klien. Yang ketiga ialah mengintegrasikan dengan meningkat kesedaran kendiri. Dan yang keempat, mempelajari mengenai klien di sini dan sekarang. Kaunselor perlu mengkaji tentang diri klien. Yang terakhir ialah membantu klien untuk melihat dirinya secara keseluruhan. Kaunselor perlu membantu klien supaya sedar dengan secara keseluruhan. Okey, yang seterusnya ialah peranan klien. Yang pertama, klien perlulah menentukan matlamatnya sendiri. Yang kedua ialah klien perlu belajar untuk menerima tanpa rasa kecewa segala bentuk pertolongan. Okey, peranan klien pula. Klien perlulah menentukan matlamatnya sendiri sebelum mendapat khidmat ataupun sesi kaunseling. Yang kedua ialah klien perlu belajar untuk menerima tanpa rasa kecewa segala bentuk pertolongan yang telah dilakukan oleh seorang kaunselor dalam sesi yang dijalankan. Okey, baik, yang seterusnya ialah aplikasi terapi Gestalt. Aplikasi terapi Gestalt dalam kaunseling pelbagai budaya. Terapi Gestalt akan membantu proses pertumbuhan, tetapi usaha untuk mengalami dan merasai sepenuhnya adalah tanggungjawab seseorang individu. Yang kedua ialah aplikasi terapi Gestalt dalam amalan kaunseling. Menggalakkan individu membuat pilihan sendiri. Teknik konfrontasi bagi sesetengah budaya adalah kurang sesuai. N. 1987 menjelaskan aktiviti Gestalt amat membantu wanita untuk mempunyai kesedaran sebagai individu yang mempunyai willpower, terutama apabila perkataan saya digunakan. Aplikasi terapi Gestalt dalam kaunseling pelbagai budaya ialah terapi Gestalt akan membantu proses pertumbuhan, tetapi usaha untuk mengalami dan merasai sepenuhnya adalah tanggungjawab seseorang individu. Terapi Gestalt boleh membantu proses pertumbuhan ataupun peningkatan perkembangan seseorang, tetapi yang merasai ataupun mengalami keadaan sekarang ialah tanggungjawab seorang individu itulah. Kedua ialah aplikasi terapi Gestalt dalam amalan kaunseling. Ialah menggalakkan individu membuat pilihan sendiri. Seterusnya ialah teknik konfrontasi bagi setengah budaya adalah kurang sesuai. N. 1987 menjelaskan aktiviti Gestalt amat membantu wanita untuk mempunyai kesedaran sebagai individu yang mempunyai willpower, terutama apabila perkataan saya digunakan. Pembentangan seterusnya ialah sumbangan. Sumbangan teori Gestalt. Sumbangannya ialah mendorong klien memberikan perhatian kepada kewujudan. Yang kedua, membolehkan individu mengalami dengan sebenar perasaan, bukan sekadar bercakap. Yang ketiga ialah mengkaji masa lampau individu dengan cara yang menarik serta mengiktiraf kepentingannya. Sumbangan teori Gestalt ialah mendorong klien memberikan perhatian kepada wujudan. Kedua, membolehkan individu mengalami dengan sebenar perasaan, bukan sekadar bercakap mengenainya sahaja. Okey, membolehkan individu mengalami dengan sebenar perasaan. Teori Gestalt ni dapat membuat seorang individu itu mengalami peristiwa ataupun keadaan sekarang dengan sebenar perasaannya, bukan dia sekadar bercakap ataupun sekadar percakapan kosong dalam sesi.
Ketiganya mengkaji masa lampau individu dengan cara yang menarik serta mengiktiraf kepentingannya. Baik, kita sambung pula dengan limitasi yang terdapat dalam teori Gestalt ataupun kelemahan. Yang pertama, kecenderungan kaunselor menjadi lebih bersifat manipulasi dan mengawal. Maksudnya, kelemahan teori ini menyebabkan kaunselor itu lebih bersifat manipulasi kliennya sendiri dari segi tekniknya, dari segi konsepnya. Okay. Yang kedua, ia kelihatan seperti gimmick dan berpotensi tinggi untuk berlakunya penyelewengan. Okay. Yang ketiga, kadang-kadang mendorong klien untuk melakukan tingkah laku yang boleh menimbulkan rasa tidak bertanggungjawab. Yang keempat, terdapat sangat sedikit penekanan terhadap pencapaian kemahiran hidup yang berguna dalam bentuk tingkah laku. Okay. Seterusnya, limitasi teori Gestalt tidak menekankan semula komponen kognitif, iaitu komponen pemikiran seorang, dan juga dilihat sebagai campuran teori dan falsafah. Terlalu memberi perhatian kepada masa kini dan sekarang, iaitu di mana konsep asasnya here and now. Okay. Dan seterusnya, konfrontasi dan penekanan kepada meneroka emosi kurang sesuai dengan budaya yang menekankan tanggungjawab bersama yang tidak menekankan ekspresi emosi. Okay. Itu untuk limitasi ataupun kelemahan teori Gestalt. Baiklah, kita sudah pun sampai ke penghujung perbincangan. Jadinya saya akan kongsikan rumusan bagi teori Gestalt. Secara rumusannya, terapi Gestalt merupakan satu pendekatan yang bertujuan untuk membantu klien bagi membentuk personaliti baru yang lebih baik dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Terapi ini juga mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan seperti teori-teori yang lain. Terapi ini memberikan penekanan terhadap penggunaan pendekatan eksistensial atau fenomenologi yang meletakkan bahawa manusia perlu mencari jalan dalam hidupnya dan bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri sekiranya ia mahu mencapai kematangan. Seterusnya, melalui kesedaran manusia mempunyai kefahaman diri dan pengetahuan untuk membantunya berubah. Terapi ini juga melihat kepada fenomena di sini dan sekarang ataupun here and now. Manusia dikatakan mengalami konflik kerana terdapat perkara-perkara yang belum selesai. Oleh itu, manusia perlu berbincang tentang perkara yang berlaku sekarang dan bukan masa yang lampau kerana dengan memikirkan perkara lalu akan menambahkan kebimbangan. Akhir sekali, permasalahan manusia boleh diatasi dengan melihat secara keseluruhan kefungsian kehidupan yang merangkumi perasaan, pemikiran dan tingkah laku yang bersepadu. Okey. Itu saja untuk pembincangan kami mengenai teori Gestalt. Semoga semua yang mendengar memperoleh manfaat, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.